Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini, cikgu akan sambung bab ungkapan algebra. Jadi saya minta semua pelajar buka buku teks muka surat 110 ya. Kita akan sambung bab sebutan dan perkali dalam satu ungkapan algebra. Sebutan dan perkali dalam suatu ungkapan algebra. Okey, so kita revise balik apa itu sebutan. Cikgu dah terangkan dah sebenarnya minggu lepas apa dia sebutan. So cikgu bagi dulu contoh. Okey, kita tengok dulu contoh satu ungkapan algebra. Contoh untuk ungkapan algebra. Okey, kalau dalam kelas ni saya nak tanya seorang-seorang ni, kena sebutkan mana, kena bagi setiap seorang satu contoh ungkapan algebra yang awak tahu. Tapi kat sini cikgu bagilah. Okey, contohnya kita ada 2x tambah 3y tambah m. Okey, yang kedua cikgu bagi m n kuasa 2 tambah p per q tolak 3. Okey, so ini adalah dua contoh ungkapan algebra. Okey, yang pertama ungkapan algebra ni 2x tambah 3y tambah m. Yang kedua m n kuasa 2 tambah p per q tolak 3. Okay. Yang mana sebutan dekat dalam contoh ungkapan yang pertama ni? Okay, yang pertama ni. Okay, apa sebutan dia? Inilah sebutan dia. 2x, 3y, m. Jadi sebutan dia adalah 2x, 3y dan m. Ada berapa sebutan? Ada 3 sebutan dekat sini. Ada 3 sebutan. Faham? Okay. Kat sini pula, apa sebutan dia? Sebutan dekat contoh nombor 2 ni. M, N kuasa 2 ni sebutan. P per Q ni adalah sebutan. 3 ni adalah sebutan. Jadi, apa sebutan dia? M, N kuasa 2. P per Q. Dan juga 3. Ada berapa sebutan kat sini? 1, 2, 3. So, kat sini pun ada 3 sebutan. Faham tak? Apa tu sebutan? Sebutan ni lah yang akan membentuk ungkapan. Okey, sebutan ni yang membentuk ungkapan. Okey, apa itu perkali? Cikgu terus masuk untuk perkali. Perkali adalah mana tadi? Perkali XY. Saya harap satu sebutan dia. Saya harap boleh ubah tanya misalnya. Okey. Awak tengok muka surat 110. Okay, dekat bawah contoh nombor 5 tu, ada suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab boleh ubah dan faktornya. Okay, satu sebutan algebra, kita anggap dia sebutan algebra ni adalah hasil darab satu nombor, bukan satu nombor, satu faktor, satu pun boleh ubah lah, satu pun boleh ubah dengan faktor dia. Apa itu pun boleh ubah, ingat tak? Pun boleh ubah tu cikgu cakap nilai yang awak tak ketahui. Yang kita boleh gantikan daripada huruf A sampai huruf Z tu pun boleh ubah. Kan? Boleh ubah satu nilai yang awak tak tahu. Jadi sebutan algebra ni adalah hasil darab pun boleh ubah dengan faktornya. Okey, cakap pasal faktor ni, cikgu nak revise balik. Ada yang masih ingat ke ataupun lupa? Apakah faktor bagi nombor 10? Okay. So, faktor adalah hasil darab kan? Apa darab apa? Boleh dapat 10. 1 darab 10. Apa lagi yang ada? Dapat 10. 2 darab 5. Ada lagi tak? Tak ada kan? Ini saja. Jadi kat sini 1, 2, 5 dan 10 adalah faktor bagi nombor 10. Okey, ini adalah faktor bagi nombor 10. 1, 2, 5, 10 ni. Okey, jadi untuk sebutan algebra, berbalik kepada sebutan algebra, okey, hasil darab pun boleh ubah dengan faktornya. Cikgu bagi contoh 2x ni. Yang pertama tadi kan? Okey, contoh yang pertama tadi 2x.
So 2x adalah hasil darab pemboleh ubah dengan faktornya. Pemboleh ubah kat sini apa? X kan. So x darab dengan 2. Faham? Okey. Yang ketiga kita ada 3y. 3y. So pemboleh ubah dia apa? Y darab dengan 3. Okey. Apa lagi? Kita ada M. M maknanya ada berapa nombor kat belakang ni, ada apa? Sebenarnya kat M ni, kat belakang dia ada nombor 1 yang kita tak nampak. 1 darab M, M. Ingatlah. Cikgu bagi contoh kat sini. 1 darab 2, awak dapat 2. Jadi 1 darab M, awak akan dapat M. Okay. So kat sini sebenarnya dia adalah M darab dengan 1. Tapi kita tak boleh tulis lah kat sini. Okay. Sekarang ni, MN kuasa 2. MN kuasa 2. So, M darab dengan N kuasa 2. Kalau cikgu ambil N, maknanya N darab dengan, cikgu ambil N kuasa 2 lah. N kuasa 2 darab dengan M lah. N kuasa 2 boleh ubah dia. M ni adalah faktor dia. Kalau cikgu ambil N saja, maknanya dia adalah N darab M. Faham? Sebab N kuasa 2 ni dia adalah hasil daripada M darab N darab N. N darab N, N kuasa 2. Ya, ingat ya. N darab N adalah N kuasa 2. Jadi, dia mana kalau kita keluarkan N, kita keluarkan N saja kat sini. Jadi, dia adalah kalau kita keluarkan N saja kat sini, kita keluarkan N saja kat sini, jadi dia adalah hasil darab dengan M dan N. Okey ini. Boleh tak? Boleh faham tak? Tak faham boleh PM cikgu lah, cikgu terangkan balik secara personal. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini. Muka surat sama ya, muka surat yang sama. 110. Mana pula buku tak cikgu ni? Okey. Apakah perkali bagi pemboleh ubah X, Y? X, Y. Perkali bagi ubah X, Y. Perkali bagi ubah X, Y adalah 3. Okey. So, apa itu perkali ya? Ni cikgu cakap pasal pemboleh ubah. Apa itu perkali? Perkali adalah nak terang tu payah awak tengok dulu contoh ni. Okey. Itu perkali. Pergi muka surat 111. Contoh 6. Okey. Dekat sini diberi dalam sebutan negatif 3K kuasa 2 MN. Okey, nyatakan perkali bagi A, B dan C. Tengok ya. Okey, kat sini kita ada negatif 3K darab dengan K. K kuasa 2, maknanya ada 2K darab dengan M dan darab dengan N. Ini adalah dia punya faktor-faktor. Kan cikgu cakap tadi pasal faktor. Okey, pasal faktor ni kan. Okey. Jadi kalau kita ada contoh ni negatif 3K kuasa 2 MN, kita kena bukalah faktor dia, kembangkan balik faktor dia. Dia adalah hasil daripada negatif 3. Bukanlah negatif 3, dia sebenarnya cikgu silap kat sini, bukan negatif. Dia ada satu nilai negatif kat sini. Negatif. Okey. 3K darab 3 darab K darab K darab M darab N. So, soalan dia yang A ni, dia bagi K kuasa 2 MN. Okay. So, dia suruh cari apa perkali dia. Kita ada K kuasa 2 MN. Okay. B kita ada negatif MN. Dan soalan C kita ada 3K kuasa 2.
Okay, so dia suruh nyatakan perkali kat sini. So perkali ni apa yang tinggal setelah kita keluarkan K kuasa 2 MN ni. Faham tak? So awak tengok balik contoh kat sini. So dia kata K kuasa 2 K ni negatif 3K kuasa 2 MN. Okay. So dia keluarkan kat sini adalah K kuasa 2 MN. Dia ambil K kuasa 2 MN. So yang tinggal apa? Negatif 3. Faham? So jawapan dia adalah negatif 3. Okay. Kat B, negatif MN. So kat sini kita ada, cikgu pakai warna kuning. Kuning tak nampak. Cikgu pakai warna hijau. Okay. So kita ada negatif 3K kuasa 2 MN. So dia ambil negatif, dia ambil M dan N. M dan N. So yang tinggal apa? Yang tinggal kat sini 3K kuasa 2. Faham? Ni jawapannya. Yang ni jawapannya. Negatif 3 je jawapannya. Okay. So kat sini dia keluarkan 3K kuasa 2. So bila dia keluarkan 3K kuasa 2, kita ambil tengok balik negatif 3K kuasa 2 MN. Dia ambil 3, dia ambil K kuasa 2. So yang tinggal apa? Negatif MN. So ni adalah perkali dia. Faham tak? Faham tak? Okay, cikgu bagi contoh lain. Tak payah, cikgu tak payah bagi. Tapi ni latihan pula ya. Negatif 4 P Q kuasa 2. R PQR. Okay, ni contoh cikgu bagi. Okay, so awak kena cari perkali. So cikgu daripada sini, apakah perkali bagi PQ? Okay, so apa perkali dia? Kita keluarkan PQ kat sini kan, P dan Q, maknanya masih tinggal lagi satu Q. So jawapannya negatif 4. P dah keluar, Q tinggal satu R. Faham? Awak potong balik. Okay, so kata cikgu soalan nombor ni, contoh 1. Nombor 2, cikgu kata negatif 4R. Dia maknanya dia keluarkan 4 dan R kat sini. Okay, dia keluarkan 4. Negatif 4R ni dia keluarkan. So yang tinggal adalah P dan Q kuasa. Yang tinggal P dan Q kuasa 2. Faham? Kan? Apa yang kita dah keluarkan. Katakanlah, okay, last. Dia keluarkan kat sini negatif Q. Negatif Q je dia keluarkan. Apa yang tinggal? Dia keluarkan negatif. Dia keluarkan satu Q. So tinggal lagi satu Q kat sini. So jawapannya ada 4. P masih ada. Q ada lagi satu. Dan R. Ni jawapan dia. Okay? Faham? Masuk perkali. Perkali tu adalah dia punya salah satu faktor. Faktor yang darabkan dengan pemboleh ubah yang satu lagi ni. Okey? Yang ni pemboleh. Okey, ni pemboleh ubah yang ditanya. Okey, ni adalah perkali dia yang akan melengkapkan sebutan. Faham? Okey. So untuk yang ni, cikgu nak minta awak buat latih diri. (5.1D) soalan nombor 1 dan nombor 2. 1 dan nombor 2 semua
Apa boleh tanya cikgu? Okey, seterusnya kita sambung sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Ambilkan warna biru lah. Sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Senang je ni. Okey, sebutan serupa. Serupa, dia kena boleh ubah dia mesti sama. Faham? Kena sama. Okey, perkataan serupa ni adalah maksudnya sama kat sini. Okey, contohnya, cikgu ada. Okey, contoh. Okey, saya ada 2M dan 3M. Serupa ke tak serupa? So ni adalah serupa. Sebab dia sama-sama M. Okey sebab sama-sama M. Sama-sama M. Okey. Yang kedua, saya ada negatif 3MN dengan negatif 3N. Negatif 8 lah. NM. Okey, serupa tak? Tengok. Boleh ubah dia sama tak? Boleh ubah dia kat sini adalah N, M, ni pun M. Yang ni N, ni pun N. Jadi dia adalah sama. Dia adalah serupa. Okey. Yang ketiga, cikgu bagi 3K. 5K dan 5K kuasa 2. Serupa tak ni? K dan K kuasa 2. Ni ada berapa K? Ni ada 1K. Ni ada berapa K? Ni ada 2K. Ni adalah K darab K. Serupa tak? Tak serupa. Sebab dia 1 kuasa 2. Tak samalah sebab dekat sini maknanya dia ada 2K. Okey. Sebut bagi contoh cikgu bagi. Okey, saya ada 0.4xy dengan 4xz. Sama tak kat sini? Okey, tengok sekali lagi. Ada x sama x. Yang ni y. Sama tak dengan z? Sama? Tak sama kan? So dia adalah sebutan tak sama. Senang je. Apa yang awak kena pastikan kat sini? Kena pastikan semua pun boleh ubah. Maknanya semua huruf kena sama. Tak kisah susunan. Yang pasti pun boleh ubah tu. A hingga Z tu. Apa-apa huruf yang awak pakilkan tu. Kena sama. Tak kisahlah susunan cikgu ni X, Y, Z. Yang ni saya ada Z, Y, X. Apa ni? Susunan tu tak kisah. Asalkan macam ni pun dia tetap sama. Cikgu saya ada A per B. Yang ni saya ada A kuasa 2 per B. Sama tak? Tak sama Ni atasnya A kuasa 2. Yang ni A saja. Tak boleh. Asalkan dia sama. Okey, senang je kan? Jadi, habislah untuk hari ni. Saya nak cikgu nak awak buat latihan. Latih diri 5.1E. Okey, latihan awak kena buat adalah latih diri 5.1E nombor 1 semua. Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu Okey. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa.